Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kita nikmat-nikmat yang banyak. Maka antara nikmat yang banyak itu ialah bila kita dapat diberi taufik oleh Allah untuk tunaikan perintah dia. Tunaikan perintah, kalau tadi solat fardu maghrib secara berjamaah, satu amal, satu perintah yang sangat besar ditunaikan dengan cara yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala semoga dengan itu Allah kekalkan lagi nikmat ini, bahkan Allah tambah lagi dan lagi, insya-Allah. Dan walaupun kita sekarang dihujani dengan berdilan-berdilan, tapi taklah teruk macam saudara-saudara kita di Rafah, di semenanjung Gaza, yang sekarang ini tertumpu di Rafah, kan. Kita tahu daripada utara dia ada halau. Sekarang semua orang Palestin boleh katakan tertumpu, 2 juta orang tertumpu di Rafah. Mana satu dalam keadaan yang sangat padat. Dan sekarang ni mereka juga ditembak, dibom lah. Yang kita ni kena bom ni tak ada apa, seronok je dengar bunga api je kan. Tapi mereka bukan bunga api, memang senjata api, tuan-tuan. Memangnya bom kan. Jadi kita teruskan doa kita. Itulah bantuan yang sangat besar, yang sangat diperlukan saat ini. Doa yang datang lahir daripada hati kita, yang betul-betul dengan penuh kerisauan, dengan penuh kesedihan, kita merayu pada Allah supaya Allah Subhanahu Wa Taala turunkan bantuan dia. Semoga Allah SWT berikan penyelesaian segeralah kepada saudara-saudara kita di sana. Cuma sekarang ni saya mula lihat ada satu bentuk peralihan isu, kan. Sekarang ni dunia cuba nak desak negara Jordan dan juga Mesir, nak blame mereka pula. Kenapa kamu tak nak buka sempadan supaya orang Palestin ni boleh masuk ke tempat kamu, kan. Jadi isu dia sekarang macam nak kata ni yang mati ramai-ramai tiap-tiap hari kena bom ni sebab kamu tak nak buka sempadan lah. Kalau kamu buka sempadan, dia orang selamat. Jadi dah tak timbul isu yang dia bom. Sekarang nak dialihkan isu kepada kenapa Mesir tak nak ambil tindakan selamatkan orang-orang di Rafah. Mesir tu kira sempadan paling dekat lah, Rafah tu. Jordan ni jauh sikit sebab Jordan ni dia belah sana, kan. Tapi tuan-tuan, ini semua adalah satu, sebenarnya memang yang dirancang untuk alihkan isu sekarang ni. Seolah-olah yang salah pula negara Mesir pula dah yang salah kerana tak nak buka, kan. Jadi kita kena doalah sungguh-sungguh. Doalah sungguh-sungguh, kan. Nak tolong apa lagi tuan-tuan, kita boleh tolong, kan. Nak pungut derma, nak hantar 10 terak pergi, entah tak tahu banyak mana yang sampai. Yang kita dapat berita, terak tu pun kena lelong pun ada, kan. Barang-barang makanan tu kena lelong pun ada, tak sampai pun, tuan-tuan. Jadi doa kita insya-Allah tak ada orang boleh lelong. Doa kita insya-Allah akan terus sampai pada Allah. Macam mana Allah nak buat keputusan, itu hak dia lah. Kita tak soal Allah Ta'ala, tapi kita soal diri kita je. Sejauh mana kita betul-betul minta pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, dan bagaimana apa yang perlu kita lakukan, insya-Allah. Dan doakan jugalah supaya sekarang ini di ICJ
sedang ada satu perbicaraan berkenaan Israel, tapi ini bukan yang South Africa buat. Ini yang sebelum South Africa. Sebenarnya dah ada satu kes dibuka di ICJ yang mana mempersoalkan tentang pendudukan haram. South Africa tu tentang genocide. Yang ini adalah isu dia adalah pendudukan haram Israel. Jadi dia sebenarnya isu yang lebih lama. Yang genocide ni bermula dengan 7 Oktober. Yang ini yang sebelum 7 Oktober lagi. Dan itulah sebenarnya punca asal, yang ini pendudukan haram Israel. Dan di sana nanti akan ada oral submission, akan ada penyertaan lisan oleh negara-negara yang akan turut buat submission, yang akan turut buat penyataan hujahan nanti. Jadi Malaysia pun salah satu daripada negara tu, insya-Allah. Dan pasukan perundangan kami Yayasan My Aqsa telah dirujuk oleh pihak Menteri Luar Wisma Putra untuk membantu draft apa yang akan disampaikan oleh Foreign Minister kita di ICJ nanti, insya-Allah. Doakanlah supaya memberi impak. Apa yang South Africa buat tu memang satu benda yang sangat penting, dan impak dia walaupun kita kata macam tak ada sangat, tapi sebenarnya sangat besar, sangat besar. Dalam masa 100 tahun ni tak pernah lagi Israel dijatuhkan bersalah, dijatuhkan hukuman bersalah, mana disabitkan memang melakukan kesalahan, kan. Sekurang-kurangnya kita dah berjaya kat situ, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita teruskan dengan kitab kita, iaitu peringkat-peringkat tasawuf dalam Al-Quranul Karim berdasarkan kepada kitab tafsir, At-Tafsir fi Ulumin Tanzil, yang telah disusun. Kitab tafsir itulah yang disusun oleh Al-Imam Ibn Juzai Al-Kalbi. Jadi insya-Allah kita teruskan muka surat berapa itu? Surat 5. Kita sebenarnya masih baru nak berkenalan lagi dengan musannif kita Imam Ibn Juzai rahimahullah, yang mana seterusnya pengarang kita menyatakan beliau menjadi khatib di sebuah masjid besar di kediamannya sejak umurnya masih muda. Jadi kita ni kadang-kadang kita fikir alah jadi khatib je kot, kan? Macam tak ada apa je. Imam kita pun boleh jadi khatib. Sini ada Jumaat ke? Ada. Siapa jadi khatib sini? Tak datang pula khatib. Imam. Jadi kalau bunyi macam tu kita kata alah jadi khatib je kot, kan? Apa yang susah sangat jadi khatib? Kita kena ingat tuan-tuan, kalau di Masjidil Aqsa, kalau satu orang tu dia menjadi khatib, dilantik, diberi tauliah menjadi khatib Masjidil Aqsa, hanya orang tu saja yang boleh bagi khutbah. Dia boleh jadi imam dan dia boleh bagi khutbah. Tapi kalau dia jadi imam, dia tak boleh baca khutbah. Kalau khatib ni dua-dua dia boleh buat. Tapi kalau dia tu hanya imam, dia tak boleh baca khutbah. Jadi khatib pada zaman itu orang yang betul-betul alim saja yang boleh jadi khatib. Bayangkan, yang nak duduk dengar ni siapa ni kat depan ni? Ulama-ulama juga, ustaz-ustaz juga. Jadi orang yang nak baca ke atas ni at least at par lah, kan? Kalau tidak lebih pun. Jadi orang yang diberi tauliah, orang yang dilantik oleh ulil amri sebagai khatib ini merupakan satu orang yang diakui keilmuan dia. Jadi dia ni menjadi khatib. Imam Al-Juzai rahimahullah telah menjadi khatib sejak umurnya masih muda. Majlis pengajiannya pula dihadiri oleh ramai para penuntut ilmu. Jadi ulama dulu-dulu mereka ni dia tak buka akademi, dia orang tak buka, dia orang pondok ke apa.
Dia di masjid-masjid itulah yang menjadi. Sebab tu Al-Azhar ini, Universiti Al-Azhar asalnya ialah masjid, Jamiah. Bahasa Arab universiti ni nama dia Jamiah. Jamiah ni asalnya ialah kerana semua ini berpusat di Masjid Jami'. Masjid, kalau kita kata masjid jami' lah, masjid daerah, masjid kota, masjid rasmi. Di situlah berlakunya pengajian-pengajian yang akhirnya berkembang menjadi dalam sistem sebuah pusat pengajian universiti, kan? Universiti. Jadi gitu. Jadi Imam Al-Juzai ini, Ibnu Juzai ini, sejak muda lagi dia dah ada halaqah pengajian dia sendiri. Dia dah pimpin pengajian. Dan ramai orang datang menuntut ilmu. Kan? Di masjid mungkin ada 2-3 halaqah, 2-3 tok guru. Macam contoh Masjidil Haram. Serentak dengan tu dia ada 2-3 tok guru akan mengajar. Jadi kita boleh hadir mana-mana tuan guru yang mengajar kitab-kitab tertentu. Mengajar kitab-kitab tertentu. Itu sistem masa itulah, sistem pada masa itu. Maka Imam Ibn Juzai ini antara guru-guru beliau adalah Al-Imam Abu Ja'far Ahmad bin Ibrahim Al-Gharnati. Wafat tahun 708 Hijrah. Al-Imam Abu Qasim bin Abdullah Al-Ansari As-Sibti. Wafat 723. Al-Imam Ibnu Al-Kamad 712. Al-Imam Al-Faqih Abu Abdullah Muhammad bin Amru Al-Fihri As-Sibti, yang juga dikenali sebagai Ibnu Rashid, wafat tahun 721 Hijrah. Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Hashimi Al-Qadi. Ini semua adalah ulama-ulama yang mana Syekh Imam Ibn Juzai telah belajar. Termasuklah Al-Qadi Abdul Majid Ali bin Abi Al-Ahwas. Jadi ini semua adalah guru-guru beliau, yang mana ulama-ulama ini adalah ulama-ulama yang besar. Qadi-qadi ni maknanya pada masa tu kira qadi ni, bayangkan dalam suasana yang ramai orang alim, tiba-tiba dia dilantik jadi qadi. Jadi kita kena fahamlah, nak jadi qadi pada masa tu bukannya sebarang, kan? Jadi ini adalah antara guru-guru beliau. Sistem ni adalah sistem yang asal kepada pendidikan Islam, pengajian Islam. Dulu ulama-ulama ni dia tak tanya bachelor, degree, apa semua, tak ada. Dia akan tanya guru. Siapa guru dia? Kalau kita hari ni, kalau orang tanya kita, kamu belajar fiqh, belajar dengan siapa kamu belajar? Dia jawab, guru pendidikan Islam pun kita tak ingat dah nama dia. Sekolah menengah dulu, tak ingat lagi. Ustaz apa? Ustazah apa yang ajar? Tak ingat dah. Tingkatan 1 ustazah apa? Tingkatan 2 ustaz mana? Tingkatan 3. Wallahu alam lah, kan. Jadi itu sebenarnya kalau kita lupa nama guru kita ni sebenarnya aib. Kalau orang dulu-dulu ni tak lepas tu. Mana kita nak, macam tu. Kalau zaman hari tu dia tanya, kamu belajar, kamu dah ada belajar tentang tauhid daripada siapa? Berapa orang guru? Kan? Kalau kita tengok siapa, biodata Ustaz Azhar Idrus, kan? Berapa puluh orang guru dia. Dia boleh cerita habis semua tok guru pondok, baik di Patani, baik di Kelantan, baik di Kedah, baik di Terengganu. Semua dia dah pergi. Dan setiap guru tadi pula, dia akan bawa kitab mana dia belajar dengan guru tu. Dia ni nahu dengan guru mana. Ni tafsir Jalalain habis dengan guru mana. Kadang-kadang satu kitab 2-3 guru. Maksudnya dia khatam dengan guru ni,
Kemudian dia pergi pula lagi tadah talaki lagi, khatam pula dengan guru ni. Macam tu. Kan? Jadi ini tradisi orang dulu-dulu, ulama-ulama besar. Kita boleh tahu semua siapa Tok Guru Imam Syafi'i, siapa Tok Guru Imam Malik, siapa Tok Guru. Tok Guru ni semua kita boleh tahu. Kerana mereka memang jaga betul. Kan? Kita ni kadang-kadang nama pensyarah masa ambil degree dulu pun tak ingat dah. Dah lupa, dah dapat degree, ingat nama universiti je lagi. Nama pensyarah pun lupa dah. Tak tahulah ilmu kita ni berkat tahap mana sangat. Tapi orang dulu-dulu nak tengok berkat tak berkat ilmu dia. Macam Imam Al-Ghazali, berapa ribu tahun orang masih pakai lagi kitab dia. Imam At-Tabari, berapa ribu tahun, 1000 tahun lebih, orang masih lagi pakai kitab dia. Kan? Imam As-Suyuti dan semualah ulama-ulama yang mana apa yang mereka tinggalkan, walaupun dah ratus tahun, dah ribu tahun, seluruh dunia dah diterjemah bahasa, semua berpuluh bahasa dah. Ini maksudnya ilmu yang berkat. Allah kekalkan ilmu. Kan? Jadi kita ni semoga tak dapat tahap tu pun kurang. Ilmu kita ni berkat dari segi kita dapat amalkan, insya-Allah. Baik, itu adalah dari segi guru dia. Dari segi murid dia pula, antara murid-murid beliau ialah Lisanuddin Ibn Wazir Ibn Khatib. Anak-anak dia sendiri pun Masya Allah menjadi ulama-ulama besar. Anak-anak dia sendiri, Al-Imam Abu Muhammad Abdullah Ibn Juzai, Abu Bakar Ahmad Ibn Juzai, Al-Imam Abu Abdullah Muhammad Ibn Juzai. Ini semua anak-anak dia beliau sendiri, yang mana mereka ini adalah murid-murid utama. Dia guru-guru, ulama-ulama besar ni bukan setakat guru dia siapa, tapi kita boleh tengok juga nilai dari segi anak murid dia siapa. Contoh Imam Syafi'i, anak murid dia siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Itu bukan kecil anak punya anak murid tu. Bahkan yang boleh menjadi satu level dengan tok guru dia. Kan? Imam Malik, siapa anak murid dia? Salah seorang, Imam Syafi'i. Kan? Itulah hebat dia. Antara kitab-kitab yang telah dikarang oleh Imam Ibn Juzai ialah At-Tashil fi Ulumin Tanzil, Wasilah Al-Muslimin fi Tahzib Sahih Muslim. Yang pertama tu dari bidang tafsir. Yang kedua tadi tu dalam bidang hadis, An-Nurul Mubin fi Qawaidi Aqaiduddin, ini dia bidang tauhid, akidah. Taqribul Usul ila Ilmul Usul, ini dalam ilmu usul dan sebagainya. Tuan-tuan, bukan satu bidang saja dia karang kitab yang masih menjadi rujukan, bahkan berbagai-bagai bidang. Boleh katakan setiap bidang tu ada buah tangan dia. Macam tu juga contoh Imam As-Suyuti rahimahullah. Imam As-Suyuti ini tidak ada bidang yang wujud di zaman dia, bidang ilmu yang wujud di zaman dia, yang dia tak tulis kitab tentang ilmu tu. Tu dia punya hebat dia. Nak cerita pasal apa? Pasal sejarah dia boleh cerita, tafsir dia boleh cerita, pasal matematik dia boleh cerita. Tidak ada bidang ilmu yang wujud di zaman itu, tapi Imam As-Suyuti ni akan tinggalkan legasi dia, tinggalkan penulisan dia. Itu keilmuan orang dulu-dulu, tuan-tuan. Ulama-ulama besar. Ulama-ulama besar. Yang sekarang ni ada lagi lah sikit-sikit sakit-baki tu yang Allah Ta'ala kekalkan untuk jadi contoh, jadi nak tunjuk pada kita memang benda tu tak mustahil. Contoh macam kalau tanah Melayu ni yang macam saya ni, saya cakap lah kan, saya belajar daripada sekolah ma'had, sekolah menengah, sambung di universiti. Semua yang saya dapat ni, pahala dia akan sampai kepada Syekh Al-Marbawi.
kamus Al-Marwawi tu, kamus Arab Inggeris tu, Arab Melayu tu, Melayu Arab, bahasa tulisan Jawi tu. Sebab itulah kamus yang saya pegang daripada Ma'had, bawa pergi universiti pun itulah yang saya gunakan. Kalau saya bolehlah mengajar sepatah dua ni pun, faham Arab sepatah dua, itu semua adalah hasil daripada kamus Al-Marwawi, yang mana ini adalah hasil karangan ulama tanah Melayu kita. Duduk kat Mesir lama, jadi ulama besar, karang kitab besar-besar, termasuklah syarah kepada Sahih Tirmizi dan sebagainya. Al-Marwawi ini adalah satu orang ulama besar, diberi anugerah macam-macam. Pernah satu masa bila di naik pentas, orang pun bagi tahulah supaya Syekh ni dapat menceritakan pengalaman dia menuntut ilmu, sejauh mana susah payah dia, perjuangan dia selama ni, apa kitab Syekh naik pentas apa semua. Dia cakap apa? Tuan-tuan, puan-puan, saya tak ada ilmu. Itu je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang ulama ni lagi banyak ilmu, lagi dia kata dia tak ada ilmu, lagi dia kata dia tak tahu. Imam Malik, tok guru Imam Syafi'i, orang tanya dia 40 soalan, dia akan jawab 2-3 soalan, yang lain saya tak tahu. Kamu tanyalah orang lain pula. Padahal itu bukanlah apa dia sebenarnya boleh jawab pun, tapi kerana dia nak menjaga tawaduk dia, kan? Orang dulu-dulu, ulama besar-besar ni, orang yang berilmu sungguh ni, dia tak adalah ini kita boleh kata Imam Syafi'i tak betul, Imam Malik salah. Amboi, hebat tu. Hebat. Baru ada PhD je kot, kan? Itu pun kita dah berani nak kritik ulama-ulama dahulu, ulama-ulama besar yang dalam dada ada 100,000 hadis, 200,000 hadis, yang dalam diri mereka dah karang kitab berpuluh-puluh kitab yang orang pakai beratus tahun. Ratus tahun masih lagi dirujuk, masih lagi digunakan, masih diajar, masih dibelajari. Kita yang baru secoek ni, Imam Syafi'i salah kat sini, tak betul kat sini. Imam Malik ni tak tepat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah untuk umat. Sifat ini adalah musibah untuk umat. Semoga Allah ampunkan kita semua. Imam Ibn Juzai ini satu ulama besar. Daripada muda memang dah termasyhur, dan akhirnya beliau telah meninggal. Beliau telah wafat, gugur sebagai syahid di dalam perang At-Tariq antara tentera muslimin dengan tentera Masihiyin. Ini perang salib lah maksudnya. Masihiyin ni crusade, crusaders, perang salib. Ini peperangan yang berlaku dalam perang At-Tarif, yang mana akhirnya menunjukkan beliau ini Imam Ibn Juzai, di samping dia orang alim, di samping dia ada murid ramai, karang kitab banyak, sibuk dengan urusan ilmu, tetapi dalam masa yang sama dia turut menyertai misi-misi jihad yang pada masa itu. Ingat tuan-tuan, pada masa tu bila ada macam peperangan salib dan sebagainya, yang askar sepenuh masa ni berapa orang je sebenarnya. Tetapi yang lain-lain ni adalah daripada umat Islam itu sendiri. Mereka secara sukarela telah menyertai misi-misi jihad ini di bawah pimpinan sesuatu orang ni. Jadi Imam Ibn Juzai ini, dia dalam mengajar kitab-kitab, mengajar kat masjid dia, dialah yang akan mengobarkan semangat orang-orang tempatan untuk turut berjihad mempertahankan Islam, berjihad untuk sebarkan Islam ini, mempertahankan Islam yang cuba disekat oleh musuh-musuh Islam.
Dan bukan setakat itu sahaja, dia sendiri pun tinggalkan majlis ilmu dia bila ada keperluan, bila masa tu diperlukan, dia sendiri terjun di medan peperangan, medan jihad, bersenjata, berperang, mempertahankan Islam untuk menegakkan, menyebarkan agama ini. Ini, dan akhirnya beliau telah dimuliakan, mati sebagai seorang syahid. Bila tu? Tahun 741 Hijriah. 7 Jamadil Ula. 7 Jamadil Ula tahun 741 Hijriah. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang sangat besar, sangat luas. Wa nafa'ana bihi, dan kita, semoga Allah memberikan kita manfaat yang banyak melalui beliau ini. Wa jazahu anna, dan Allah SWT mengganjari beliau bagi pihak kita, wal ummah, dan seluruh umat, khairal jaza, dengan sebaik-baik balasan. Itulah doa kita sebagai itu hutang budi kita kepada Imam Ibn Juzai, yang mana kita akan mempelajari hasil yang kitab dia ini, yang telah disusun dan diringkaskan oleh sahabat saya dan guru saya jugalah, iaitu Al-Ustaz yang mulia Ustaz Ahmad Mukhlis. Jadi sama-samalah kita hadiahkan surah Al-Fatihah kepada musannif kitab ini, yakni Al-Imam Ibn Juzai rahimahullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi insya-Allah sekarang ni kita beralih kepada pengenalan risalah. Risalah, apa maksud risalah? Siapa tahu? Rasa macam faham kan risalah? Risalah ni ialah nak cerita tentang buku ni lah. Pengenalan tentang buku ni. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, kita dah bahas dah tentang makna Bismillah ini dalam muka surat yang kat depan. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk kepada manusia, untuk sampai kepada kemuncak bahagia, iaitulah melalui hubungan kepadanya. Jadi ini bahasa Melayu lah. Segala puji bagi Allah. Kalau bahasa Arab dia Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdu, al kat depan tu alif lam itu dia memberi makna al-istighraq, iaitu semua, segala bentuk pujian lillah, balik kepada Allah Ta'ala, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksud Alhamdulillah. Bukan satu. Sekarang ni apa saja pujian akhirnya akan balik kepada Allah. Katalah kita tengok satu budak comel, kita kata comelnya budak ni, kita puji budak tu kan, tapi balik ke mana puji tu akhirnya? Siapa yang buat? Allah yang buat. Kita kata Alhamdulillah. Jadi segala puji itu kita balik kepada Allah, dan puji ini dia ada elemen syukur. Alhamdulillah ni dia ada asyukru wathana, pujian dan juga kesyukuran. Sebab itu Nabi SAW kata apa? Doa yang terbaik ialah Alhamdulillah. Alhamdulillah ni satu doa, kan? Doa yang terbaik ni Alhamdulillah. Kalau kita fikir tang mana yang jadi doa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, jadi doa ke mana? Sebab di dalam alhamdu tu kita puji betul, tapi dalam bahasa Arab puji alhamdu ini dia mengandungi elemen syukur. Jadi bila syukur, dia akan memberi makna macam ni, seolah kita nak kata segala puji bagi Engkau ya Allah atas nikmat ini, kau tambahlah lagi. Macam tu, seolahnya macam tu. Sebab itu
Alhamdulillah ini dikatakan sebagai doa yang terbaik. Doa yang terbaik. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk kepada manusia untuk sampai kepada kemuncak bahagia. Jadi Al-Quranul Karim Allah Ta'ala turun ini hudal sebagai petunjuk, rahmatan sebagai rahmat, nur sebagai cahaya. Itu antara sifat-sifat Al-Quran yang Allah Ta'ala sendiri cerita dalam ayat-ayat Al-Quran. Jadi bila begitu, tujuan dia apa? Apa tujuan sebenarnya? Tak lain dan tak bukan untuk supaya kita ini dapat capai kebahagiaan yang sebenar. Kita ini akan capai kebahagiaan yang sebenar. Apakah itu kebahagiaan yang sebenar? Apabila kita mempunyai hubungan yang betul dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungan dia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bila kita benar-benar dapat mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hubungan yang layak kita dengan Allah. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan liya'budun, untuk mereka mengabdikan diri kepadaku. Liya'buduni sebenarnya tu, ni tu kena ada ya kat belakang tapi dihazaf, dibuang. Kerana ada lam, maka liya'budun. Kerana untuk abdikan diri, untuk menyembah. Apa maksud sembah? Mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dikatakan hubungan yang sahih, hubungan yang betul di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ialah apabila kita dapat benar-benar menjadikan diri kita hamba dalam mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia yang dikatakan sebagai sebenar-benar hubungan kita dengan Allah. Dan dengan itu jika kita dapat, maka kita akan dapat kebahagiaan yang sejati, baik di dunia maupun di akhirat. Di akhirat apa dia kemuncak dia? Apa dia? Kemuncak dia apa? Ayat Allah Ta'ala kata, akhir sekali orang yang berbahagia ni, Allah Ta'ala kata apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, baliklah kamu, ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyatan, dalam keadaan kau redha, mardiyah, dan engkau meredai. Macam tu tuan-tuan. Dalam keadaan diredai dan meredai Allah Subhanahu wa taala, fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu dalam kalangan hamba aku. Allah iktiraf kita sebagai hamba dia. Itulah kejayaan kita yang paling besar. Dan akhir sekali Allah nak himpun mana hamba-hamba dia yang Allah Ta'ala sambut, Allah Ta'ala seru dengan begitu mesra ini. Fadkhuli jannati, masuklah kamu dalam syurga aku. Inilah kebahagiaan yang akan dibawa kita ini oleh Al-Quranul Karim, yang Allah Ta'ala turunkan ni tak lain dan tak bukan untuk bawa kita kepada Allah, untuk bawa kita kepada kejayaan, kemuliaan yang hakiki, yang sebenar-benarnya, yang kemuncaknya, yang muktamad, yang mutakhir. Itulah dia yang nak dibawa Al-Quran ini. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim ini adalah satu perkara yang besar. Satu perkara yang besar. Satu perkara yang besar, jalan yang lurus. Sebab itu Allah Ta'ala, tuan-tuan perhati dalam Fatihah ni, ini kena tafsir Fatihah, adalah ustaz lain kan, ada kelas tafsir. Dalam Fatihah, kenapa Allah Ta'ala tak kata ihdinas siratal Quran was sunnah, tunjuklah jalan Al-Quran dan sunnah. Tapi Allah guna siratal mustaqim, jalan yang lurus. Kemudian Allah bagi tahu orang yang kata jalan lurus tu siapa. Siratal ladzina an'amta alaihim. Yang mana jalan lurus tu? Jalan orang yang Allah beri nikmat. Siapa orang tu? Tengok dalam ayat lain Allah Ta'ala kata apa?
allazina an'amallahu alaihim, orang yang mereka Allah beri nikmat ke atas mereka, minan nabiyyin, nabi-nabi, was-siddiqin, para siddiqin, wasyuhada, orang-orang yang syahid, was-salihin, dan orang yang soleh. Ini 4 golongan yang Allah kata inilah orang yang dapat nikmat. Maksudnya agama ni Allah tak serahkan kepada kita nak fikirkan praktikal dia macam mana. Siratal mustaqim ni bukan konsep yang kita boleh syarah sendiri je, yang kita boleh buat sendiri. Tak, Allah tak lepaskan macam tu saja. Kalau bagi kat kita ni macam-macam kepala keluar. Alah, ni alien lah. Kan? Dalam Quran tak ada sebut pun pakai tudung. Baral betul. Mana ada sebut pakai tudung? Yang Allah Ta'ala suruh sebut tutup aurat. Yang tu dia tak jumpa pula ayat tu. Duk cari perkataan tudung dalam tu. Memang lah. Inilah kalau diserahkan konsep tu kepada kepala otak kita je, maknanya Al-Quran ini hanya tergantung kepada rely on our mercy. Terpulang pada kita lah nak buat. Tak boleh. Sebab tu Allah SWT kata siratal mustaqim, jalan yang lurus ni kena tengok orang dia. Allah Ta'ala kata ada orang-orang dia yang dah tunjukkan kamu jalan yang lurus. Siapa? Nabi-Nabi. Sebab tu dalam Quran tu penuh cerita Nabi-Nabi. Siddiqin, ni wali-wali lah kalau kita mudah cerita zaman sekarang ni. Maknanya orang-orang soleh sungguh, orang ulama-ulama sungguh. Tu Imam Syafi'i, tu semua siddiqin tu. Syuhada, orang yang syahid, orang yang jelas Allah Ta'ala yang mereka telah gunakan diri harta masa mereka untuk agama, untuk korbankan untuk agama. Dan salihin, orang-orang yang salih. Kita kena tengoklah salafus salih kita. Macam mana sahabat-sahabat, macam mana tabi'in. Ada orang kata 300 tahun ke atas, ada orang kata 500 tahun terawal. Itulah salafus salih. Inilah yang Allah Ta'ala suruh kita rujuk. Jadi agama ni dia bukan terpulanglah engkau nak buat macam mana, nak fikir macam mana, nak faham macam mana, nak amal macam mana. Tak. Allah dah hantar siap teori, konsep, falsafahnya dan praktikalnya. Sebab itu inilah perkara yang sebenar yang Al-Quran nak bawa diri kita. Macam juga contoh orang-orang yang tak nak terima hadis ni. Mereka kata kita kena pegang Quran je. Lepas tu Quran tu ikut dan dia lah. Sebab dia dah tak ikat diri dia dengan hadis, dengan sunnah Nabi SAW. Sedangkan dalam Yasin tu Allah Ta'ala kata apa? Okey, dalam Fatihah kita baca doa ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ada tak siapa-siapa pernah kat sini yang turun Jibril bagi tahu kita, Allah dah makbul dah doa kau atas jalan yang lurus? Ada siapa-siapa dah terima daripada Jibril mengesahkan kita memang dah confirm dapat jalan yang lurus? Ada? Tak tahulah, takut kahar kat hari tu ada kan, wallahu alam lah. Tak ada tuan-tuan. Tapi saya nak tanya, Nabi SAW sendiri dalam semayang baca tak ihdinas siratal mustaqim? Nabi pun minta tau ihdinas siratal mustaqim. Apa beza kita dengan dia, dengan baginda? Apa beza? Kita doa kita tak tahu Allah dah makbul ke tak, tapi Nabi SAW Allah turunkan wahyu, confirmkan baginda di atas jalan yang lurus. Mana dalam Yasin, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad. Engkau tu bukan kita, kau tak situ tu Nabi Muhammad. Ni baca Yasin perasan pula engkau tu kita kan. Innaka laminal mursalin, wahai engkau Muhammad sememangnya daripada kalangan rasul-rasul yang kami utuskan. Ala siratim mustaqim, pasti berada di atas jalan yang lurus. Doa Nabi Allah confirmkan. Kita doa wallahu a'lam. Jadi sebab itu kita kena ikut yang dah confirm. Siapa dia? Nabi SAW. Kita tak boleh jadikan Al-Quran itu rely on our mercy untuk kita terjemahkan macam mana kita nak terjemah, tafsir macam mana kita nak tafsir. Tak.
Agama ni dia ada tuan dia. Agama ni ada tuan dia. Dan Allah Ta'ala tuan dia ni telah hantarkan pada kita lengkap teorinya, konsepnya dan praktikalnya. Kan? Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan rezekikan kita untuk dapat taufik melalui Al-Quran ini, dan kita dapat bina hubungan yang sebenar-benar, yang sejati dengan Allah Ta'ala sebagai hamba dia. Seterusnya kita akan dapat capai kemuliaan, dapat capai kebahagiaan yang sebenar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Dan semoga Allah SWT beri taufik untuk kita dapat amal dan kita dapat sampaikan pada saudara-saudara kita yang lain. Kita berhenti dulu kat sini. InsyaAllah kita akan teruskan muka surat 7 kita ni. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal 'amal alladhi yuballighuna hubbak. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba rasulik wa hubba man yanfa'una hubbuhu indak birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nafsina taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin 'ammah wa fi Ghazatil 'izzatil khassah. Allahumma ansurhum wa la tansur 'alaihim. Allahumma ansurhum wa la tansur 'alaihim. Allahumma ansurhum 'ala aduwwina wa aduwwihim. Allahumma sabbit aqdamahum. Allahumma sabirhum 'ala musibatihim. Allahumma arham wa taqabbal syuhada'ahum. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.